Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa khususan ila kulli masyayikhina wa li muallimina wa li aba'ina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa kulli karabatina wa li jama'atina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syahidun lillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita niat iktikaf dalam rumah Allah dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala insya-Allah. Pada malam ini kita akan menyambung sedikit perbahasan kita dalam kitab Mau'izah. Tajuk kita pada malam ini iaitu segala ciptaan Allah penuh hikmah dan bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya antara sifat kamalat ni sifat-sifat kesempurnaan, kamil. Sifat kamalat Allah ialah sami'un wa basirun. Sama' basar. Sama' dan basar. Allah itu maha mendengar, adalah Allah itu maha melihat. Sifat Allah maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Adanya sifat ini pada Allah sejak azali dan abadi. Sejak azali dan abadi. Sejak azali ni macam mana? Tanpa ada permulaan, abadi selama-lamanya. Sebab ada awal, ada akhir, ada mula, ada habis ni dia terlekat dengan masa. Ya, dia terkait dengan masa. Sedangkan masa itu makhluk yang Allah ciptakan. Ya, jadi masa ni ada dulu ke Allah ada dulu? Soalan tu salah dah. Ya, Allah ni tidak ada dulu, tidak ada akhir. Ya, Allah ni tidak terkait dengan masa. Jadi sifat yang ada pada Allah mendengar dan melihat ini sempurna bagi Allah dan hanya pada Allah semata-mata adanya ia. Sejak sekian dia ada dengan Allah sejak azali serta ianya kekal selama-lamanya. Baik. Dalam huruf dalam kalimah Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, as-sami'un, sama' dia disebut as-sami' wal basir, al-basir, as-sami'u wal basir. Ya. As-sami' ada alif lam kat depan tu. As-sami'u al-basir. Nah, ada alif lam, as-sami', alif lam sin. Lepas tu satu lagi al-basir, alif lam ba. Ya. Ada alif lam di situ, ulama sebut menunjuk kepada alif lam
hikmah. Alif lam di situ alif lam hikmah, yang mana menunjuk bahawa sifat mendengar sami' tadi, sama' tadi, ataupun sifat melihat Allah itu bila ada alif lam memberi maksud sempurna ia pada Allah semata-mata. Sempurna sifat melihat itu pada Allah, sempurna sifat mendengar itu pada Allah. Sempurna sifat itu duduk pada Allah. Baik. Kalau kita ni dengar, tapi dengar kita ada had dia. Kalau fizik dipanggil apa ukuran dia? Desibel tak? Desibel. Dia ada ukuran dia. Kalau mata ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak nampak. Maknanya ada had dia. Tapi bagi Allah tidak ada yang menghalang pandangan Allah. Tidak ada yang boleh tersembunyi, tersorok ataupun tersembunyi daripada penglihatan Allah. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang tidak didengari oleh Allah. Meskipun sifat mendengar dan melihat ada pada makhluk seperti manusia, namun kita makhluk ini, sifat tadi itu hanya boleh berlaku dalam situasi tertentu sahaja. Kalau kita, bila kita sedar baru kita dengar. Kita tidur tak dengar apa dah. Sama juga dengan mata. Panca indera telinga sebagai alat mendengar. Telinga kita ni ada keupayaan yang terbatas. Tidak ada fungsi kalau gelombang itu sangat rendah, ataupun disebabkan sangat jauh, ataupun sangat tinggi pun tak boleh dengar juga. Suara yang paling suara binatang. Tidak, kita duk nampak semut tapi tak dengar suara semut macam mana bunyi tak tahu. Suara semut ni. Suara ikan paus. Suara ikan paus ni disebut sebagai bunyi yang paling kuat. Binatang yang paling kuat bunyi dia. Bila dia bersuara tu, bila dia menjerit dalam air tu, suara dia tu terdengar ratusan kilometer. Boleh dengar. Itu suara ikan paus. Tapi kalau kita duduk air dengar gitu je lah, kita tak dapat tangkap betul. Sebab apa? Kita tak cukup alat nak menangkap dia punya kekuatan suara tu. Kuat sangat pun tak dengar, slow sangat pun tak dengar. Ini kita. Begitu juga mata. Mata kita ni dapat tengok kalau ada cahaya. Tak ada cahaya tak boleh tengok kita ni. Kerana kena ada bantuan cahaya. Dalam situasi gelap, sama saja kita hak celek ni dengan orang buta. Dalam situasi gelap ni, masing-masing kita dengan orang buta ni sama saja. Cuma beza, bola mata dia tak boleh guna, bola mata kita sihat. Cuma tak boleh guna juga. Bola dia memang dah rosak dah. Kita ni hak sihat, tapi tak boleh guna. Sebab apa? Tidak ada bantuan cahaya. Maknanya kita kena tengok, kena ada cahaya baru boleh nampak. Itu pun cahaya yang macam mana? Terang sangat pun tak nampak juga, sampai boleh buta balik mata kita. Tak boleh. Dia ada had dia, ada atas, ada bawah dia, ada had dia. Sama dengan mendengar tadi. Kalau kita tengok contoh kisah Nabi Musa nak melihat kepada Allah, kan? Dia minta kepada Allah, ya Allah boleh tak saya nak tengok, nak memandang kepada wajahmu. Allah kata kamu takkan sanggup wahai Musa. Nabi Musa minta juga. Maka Allah pun pesan pada Musa, okey boleh, tunggu sekejap. Maka Allah pun singkat hijab baru. Maka nampaklah satu cahaya yang sangat terang benderang, sehingga kan Nabi Musa pengsan Nabi Musa. Yang ulama sebut itu belum Allah lagi tu. Itu cahaya baru, belum Allah sendiri lagi. Dan dalam riwayat lain sebut ada juga Nabi Musa pengsan itu pun nasib baik sebab sempat malaikat Jibril peluk. Sempat peluk ke malaikat Jibril, kalau tak hancur tubuh dia. Berapa hari pengsan tu? Hanya kerana cahaya. Itu belum mata dapat lihat tu. Itu tubuh pun tak dapat tangguh tu, kuatnya. Baik, itu satu riwayat cerita tentang cahaya saja. Baik. Jadi keupayaan panca indera telinga dan mata itu amat terbatas. Kalau lena, tidur ataupun koma, maka sama keadaannya kita hak tidur tadi dengan orang yang pekak, orang yang buta. Kalau kita tengok hukum fiqh dah. Hukum fiqh, orang yang buta wajib sembahyang ke tidak? Masih wajib sembahyang. Orang yang pekak wajib sembahyang ke tidak?
Wajib kalau dia jelek. Mata ada lagi, mulut ada lagi. Mata lah, mulut tu memang jadi tak dengar suara dia. Tapi mata tu ada lagi. Tetapi kalau dia tak ada dua panca indera, iaitu mata dan telinga, dia tak ada sekaligus. Mata tak ada, telinga pun tak ada, mana pekak dan buta. Maka orang macam ni tidak terkena hukum taklif, kata ulama. Tak terkena hukum taklif. Tapi jarang macam tu, tak adalah, tak jumpa lah. Biasanya pekak satu je lah. Kalau bisu satu je lah. Cuma masalah pada orang yang pekak ataupun bisu atau buta ni, bermasalah yang saya rasa kita masih lagi gagal dari sudut fardu kifayah kita apabila untuk membekalkan ilmu agama kepada golongan hak macam ni. Tak ada ustaz yang nak mengajar masalahnya. Tak ada ustaz yang nak mengajar ni. Ni nak kata dengan tangan. Tak ada orang reti. Tak ada orang nak ajar. Bahkan kalau mereka ni hak buta, kena buta tak apa lagi. Ni hak pekak ni. Yang pekak ni wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib lagi tu kalau kira. Hak buta wajib lagi sembahyang Jumaat. Pernah jumpa dalam masjid kita orang buta, orang pekak sembahyang Jumaat? Ada tak? Tapi kalau kita tengok sekolah mana sekolah yang ada orang OKU lah, ya, ada sekolah mikakhah ni, ya. Tapi sebenarnya saya tak jumpa lah. Ada tu ada, tapi saya tak jumpa lagi setakat ni. Maknanya kalau ada orang buta berpimpinan tangan naik atas masjid tu je, tak jumpa lah. Kalau ada pun hak katarak. Hak tua dah, hak tak boleh nampak dah. Ni kalau buta daripada kecil. Kerana dia memang OKU sungguh. Yang ni payah nak jumpa. Dia pun duduk mana bapa ni? Takut duduk rumah je lah. Sebab tak ada orang nak ajar benda ni. Tak tahulah. Saya tak pasti sejauh mana. Kita tak boleh nak ukur. Mereka ni tahu ke tidak hukum berkenaan dengan haid kalau perempuan. Saya tak pasti. Jadi saya hanya lontarkan sahajalah. Tidak menuduh, tapi lontarkan sahaja. Kerana tak nampak jelas di masyarakat. Baik. Kerana untuk ilmu ni lah, untuk ilmu agama. Kalau mereka hanya memadai dengan apa yang ada di sekolah, itu belum tentu. Baik. Ini kerana Allah telah mentakdirkan bahawa sifat kejadian insan itu lemah. Kita ni lemah. Seperti ditegaskan dalam surah An-Nisa, ada ayat ke-28 dijelaskan bahawa panca indera kita ni memang lemah dan terbatas. Sedangkan sifat maha mendengar dan maha melihat Allah itu azali dan abadi selama-lamanya. Malah Tuhan Allah kenal dan ingat suara apa-apa jua, sekalipun bertrilion suara serentak didengarinya. Walaupun semua makhluk ni serentak bersuara, semua tu Allah dengar dan Allah tahu milik siapa suara. Kita dalam kelas, budak dalam kelas, siapa bercakap, semua bercakap, kita tak cam lah suara siapa. Tapi Allah tidak ada istilah begitu. Sebagaimana riwayat tentang doa seorang hamba yang berhenti sekian lama kerana sakit dan koma. Apabila dia sembuh, dia kembali berdoa memohon rahmat Allah. Allah kenal rayuan doa tersebut yang mana sudah sekian lama tidak kedengaran. Mana sebab dia sakit, sebab dia koma tadi. Allah memberi perhatian sepenuhnya dan kenal pasti siapa yang lama menghilang doanya tadi dan kini muncul kembali. Ada satu kisah. Sesungguhnya Allah bukan sahaja maha mendengar, malah maha mengetahui dan mengingati suara hambanya. Kini suara itu diberi perhatian, seolah-olah ditunggu-tunggu suara hambanya itu. Jauh atau dekat suatu objek sama saja di sisi Allah. Okey, sebelum itu, bab doa ni. Kadang-kadang kita ni ada suatu ketika kita berdoa tu tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu berdoa. Tapi ada ketikanya kita diralitkan dengan urusan dunia sehingga kita lepas sembahyang tak berdoa langsung dah. Ni banyak berlaku. Bila duk kalut tu tak berdoa langsung. Bila duk lama tak berdoa tu kadang-kadang Allah memang sengaja datangkan sebab supaya dia berdoa.
Apa dia? Ujian-ujian, kesusahan. Bila dia sakit tu baru dia ingat balik nak berdoa kepada Allah. Baik. Ataupun ada yang waktu sekolah dulu dia berdoa. Sekolah asrama, sekolah harap dulu tu, sekolah agama, nak berdoa lalu dia tak sempat sembahyang. Lepas keluar sekolah tu, tak berdoa. So tak berdoa. Sebab apa? Pergi terjun ke alam pekerjaan. Kerja pula, kerja ikut dan. Maka tidak ada suasana yang membantu dia untuk ingat kepada Allah ni. Tak berdoa. Tapi akan ada satu masa Allah kasih kepada dia, Allah tunjuk kasih sayang dia, maka Allah uji. Dengan ujian itu dia kembali kepada Allah. Banyak ni kisah macam ni. Kadang-kadang orang kena penyakit apa, kena sihir ke kena apa nak. Rupa-rupanya sihir itu, rupa-rupanya Allah izinkan dengan sebab supaya orang ni kembali banyak bertasbih kepada Allah. Bangun malam. Dulu dia rajin bangun malam, tapi sebab dia sibuk cari dunia, sibuk sangat urusan dunia dia, tak peduli dah dekat tahajud dia, tak peduli dah ke jemaah dia, maka Allah tarik dia punya kalut dunia dengan bagi sakit. Bila bagi sakit tu maka orang yang menyembuhkan dia, siapa ustaz-ustaz perawat ni, dia cerita baliklah, ambillah hikmah dia kata dah. Ambillah hikmah dia. Sebelum ni kita sibuk sangat kepada dunia, sekarang ni Allah tarik sekejap. Nampak tak? Bila sakit ni kan tak fikir mesyuarat kan? Tak ada pegang file kan? Tak ada fikir mesyuarat dah, tak nak kena station, tak ada kan? Betul tak? Waktu ni kita dengan siapa ni? Kita dengan Allah balik. Itu tujuan dia sebenarnya hidup ni. Bukan hidup kita ni pagi-pagi nak sibuk kok. Dalam kepala bangun pagi nak kena pasca, nak kena kehadiran, nak semata-mata tu. Nak jumpa klien, nak jumpa. Hidup kita ni Allah bagi. Sepatutnya hidup kita ni awal-awal lagi kita kepada dia. Yang lain tu mengikut sahaja. Tapi dunia kita sekarang ni orang dah teralih perhatian ataupun tujuan hidup dia. Teralih dah. Beralih. Kalau tak ada orang yang mengingatkan, hanyut begitulah. Jadi sebab tu kita ni sama-sama paling kurang seminggu sekali wajib dengar tazkirah. Jumaat lah khutbah tu wajib dengar tu. Seminggu sekali peringatan, paling kurang wajib dengar. Kalau tak matilah hati kita, tak ada orang peringat. Ittaqullah, 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 3 kali kita pesan. Bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa dia? Ingat pada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jauh dan dekat suatu objek itu sama saja di sisi Allah. Dekat ke jauh ke sama saja. Kita yang ada jarak-jarak ni, Allah tidak berkait dengan jarak. Kita kalau dekat sangat tak nampak, jauh sangat pun tak nampak. Itu kita. Tapi bagi Allah tidak ada jauh dan dekat. Sama saja. Kalau Allah nampak, jauh dekat tu hanya untuk kita. Bagi Allah tidak ada istilah. Tidak ada alat seperti telinga dan mata yang diperlukan Allah. Diperlukan oleh makhluk. Maknanya kita ni nak melihat kena guna mata, nak mendengar kena guna telinga. Tapi bagi Allah tak perlu kepada anggota, tak perlu kepada mata, tak perlu kepada telinga untuk Allah mendengar. Allah dengan sifat kesempurnaan dan keagungan dia. Laisa kamitslihi syai', tak boleh nak bayang, tidak ada yang sebanding. Jadi Allah kata atas diri dia tu ada sifat mendengar, sifat melihat. Kita bincang 2 saja malam ni. Tapi jangan pula kita bayangkan Allah nak mendengar kena guna telinga macam kita. Tak boleh bayang macam tu. Al-Sunnah wal Jamaah melarang keras, haram kita membayang-bayangkan sebegitu. Membayangkan Allah duduk, membayangkan Allah bersifat-sifat seperti sifat kita manusia. Itu tak boleh. Baik. Dan itu adalah perkara bid'ah dalam memahami akidah. Tidak terasing daripada pendengaran Allah sebarang suara dan bunyi yang boleh didengar, walaupun bernada rendah hampir tidak berbunyi. Tidak akan ghaib pada pandangan Tuhan benda yang sekalipun terlalu halus atau seni. Tiada makhluk yang mampu berselindung daripada pandangan Allah. Bunyi ini terhasil daripada getaran gelombang. Jadi getaran terhasilnya gelombang. Itu jadi bunyilah. Jadi walaupun sekecil mana getaran dia, sebab makhluk hidup ni dia akan bergetar.
Dia sifat dia energi. Energi ni dia akan bergetar. Bila bergetar ni keluar gelombang. Bila gelombang adalah suara bunyinya. Jadi semua makhluk ni ada bunyi dia sendiri. Bahasa mudahnya berbunyi sendirilah. Dan bunyi-bunyi itu Allah tahu. Baik. Sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, Injil dan Zabur adalah kitab samawi yang Allah turunkan, dan semua kitab samawi ini masyhur. Semua teringat bila cerita kitab samawi ni semalam ceramah merdeka dah. Kait sikit sambut merdeka kita ni pukul 12 malam ni. Kita sambut merdeka pukul 12. Sebab apa? Tanggal 30 maknanya pukul 12 malam tu masuk 31. Sebab apa? Soalan saya. Sebab apa kena pukul 12? Sebab apa pukul 12? Siapa pula ajar waktu hari ni bermula pukul 12 malam? Dari mana ajaran ni? Kita tanya tu. Dari mana ajarannya pukul 12 ni bermulanya peralihan hari ataupun perbezaan hari? Sedangkan dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur ni, Al-Quran mari nak kemah balik, hari itu maghrib bermula. Maknanya tenggelam matahari itu bermula hari baru. Quran terangkan balik ataupun mengukuhkan kembali. Sejak daripada zaman Nabi dahulu, hari ini dimulakan pada waktu maghrib tu, hari baru tu. Bukan pukul 12 malam. Kenapa pukul 12 malam jadi mula hari? Daripada mana? Maka kajian tersebut memang inilah antara kaedah nak merosakkan. Pukul 12 ni siapa hidup pukul 12 ni sebenarnya? Siapa yang duk berpesta pukul 12 ni? Iblis lah. Bagi dia pukul 12 tu terang lah. Kalau kita tengok cerita-cerita Mak Saleh kan, cerita-cerita ahli sihir dia. Kalau dia buat perjumpaan ahli-ahli sihir kan, tengah malam, maknanya bulan terang tu duduk atas kepala. Betul waktu dia. Maknanya pukul 12 malam lah tu, tengah malam. Kita pula sambut hari, lepas tu kalau merdeka ke tahun baru, buat bunga api apa semua. Meraihkan sama macam ahli-ahli sihir tu. Ya, pukul 12 malam, pesta iblis. Jadi kita ni tak tahu sejarah bang ikut saja. Tapi nasib baik tahun ni tak ada dah bunga-bunga api tu dah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada juga. Jadi saya cerita ni kat dataran merdeka tu saya tak ada tak ada saja. Tak ada juga. Maknanya tak, dia bukan daripada ajaran kitab samawi tadi. Kitab langit dia kata hari tu bermula lepas maghrib. Tapi mari hak baru ni bahkan ikut pula satu dunia. Hari ni dimulakan dengan pukul 12 malam. Lepas tu cari pula tengah bumi ni mana. Mereka pun buat dekat Greenwich, dekat Mak Saleh, dekat Eropah, Greenwich sebagai titik tengah peralihan antara tengah-tengah antara timur dan barat, antara waktu pukul 12 dengan AM dengan PM, waktu duduk tengah-tengah. Sedangkan dalam kajian terkini sebenarnya tengah-tengah tu betul-betul di tengah-tengah adalah Kaabah. Nampak? Dia pergi kali. Kita ni macam tak ada ilmuwan pula yang nak betulkan balik. Nak buat macam mana? Daripada puluhan anugerah Nobel tu, anugerah Nobel. Anugerah cerdik lah atas dunia ni, anugerah Nobel ni daripada ramai-ramai tu 42 orang daripada Yahudi saja. 4 orang Islam. Anugerah cerdik atas muka bumi ni lah. Maknanya dia ada sumbangan dia dalam peradaban ketamadunan manusia. 4 orang saja orang Islam. Yahudi 40 orang lebih. Dia apalah conquer ni. Maknanya dunia ni sebenarnya dicorakkan oleh orang cerdik sebenarnya. Tapi cerdik kalau tak ada iman, itulah rupa dia. Orang Islam bukan tak cerdik, tapi itulah tidak dicerdikkan. Itu yang masalah kita dah. Tadi teringat ni kitab Taurat, Zabur, Injil ni nak sebutnya. Kitab samawi kata peralihan hari ni pada waktu maghrib, tapi kita pergi kalih pukul 12 malam. Itu waktu pesta iblis tu, waktu tu sebenarnya waktu pemujaan ke waktu itulah. Kalau cerita Arab Quraisy dulu lagi lah, waktu itulah depa duk bangun. Kan depa maghrib tidur.
Oh, Arab Quran ni waktu maghrib dia pun tidur. Pukul 12 dia pun bangun. Tengah-tengah malam dia pun bangun. Bangun buat apa? Bangunlah pasang unggun api, bermabuk-mabukkan, main judi, buat tarian gelik. Waktu tu lah belakang semua tu. Pukul 12 malam tu. Lepas tu pukul 3, pukul 4 dia pun tidur. Kita orang Islam bangun tahajud. Dia pun bangun nak tidur balik. Kita waktu maghrib kita ibadat. Dia pun tidur. Tu beza. Budak zaman sekarang pukul 12 tak tidur lagi, pukul 3 tak tidur lagi, dekat nak maghrib, dekat nak subuh baru tidur pula. Sama macam perangai zaman dulu. Sebab apa? Ralik main telefon, ralik dengan dunia-dunia hak sekarang ni lah. Jam tu dah lari. Sama ikut macam orang ni lah, orang kafir tu. Baik, sambung balik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad. Ada 3 lagi kitab untuk Rasul-Rasul terdahulu. Kitab yang lain pun ada, tapi tidak jelas kedudukannya. Nabi dan Rasul pula, ada 124,000 orang Nabi dan Rasul. Daripada makhluk Allah yang terbaik ini di kalangan manusia, maka Allah pilih lagi 313 daripadanya adalah Rasul. Daripada 313 ini, 25 orang diceritakan di dalam Al-Quran. 25 orang diceritakan dalam Al-Quran dengan arti kata wajib kita imani hak 25 ni. Kena tahu nama dia. Dan daripada 25 ni ada 5 orang yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi yang paling kuat menerima ujian. Daripada 5 tadi, siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau ikut labelnya macam ni. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ikut label dia. Baik. Itulah yang disebut Nabi dan Rasul. Bahkan ada sebenarnya, kalau disebutnya, Allah sebut di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli qaumin had. Dan bagi setiap kaum itu ada yang had, yang memberi petunjuk, yang memberi peringatan. Bagi setiap kaum tu ada yang memberi petunjuk. Maka tidak hairanlah kenapa kalau kita tengok tamadun-tamadun utama di dunia ini, mereka mengetahui tentang cerita tentang hari pembalasan. Mereka tahu cerita tentang syurga. Mereka tahu cerita tentang langit. Ada istilah langit kan, kalau kita kata kayangan lah. Mereka tahu cerita tentang syurga, tentang neraka. Kalau buat baik masuk syurga, kalau buat jahat masuk neraka. Tengok cerita filem Korea pun ada syurga neraka ni. Sedangkan mereka ni bukan Islam. Nak kata Kristian pun bukan Kristian. Tahu cerita syurga neraka. Orang mana-mana tempat utama ataupun tamadun utama dunia tahu tentang syurga neraka. Siapa cerita? Benda ni benda gaib. Tak boleh fikir. Kita tak boleh fikir dengan akal kita, melainkan ada orang yang bagi tahu. Itulah Nabi dan Rasul. Jadi setiap kaum dia ada Nabi dan Rasulnya. Cuma wajib iman atau tidak tu kita hanya tahu melalui apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ramai-ramai tu ada, cuma kita tak wajib tahu. Okey, baik. Pemberi petunjuk ataupun disebut sebagai hadin semestilah para nabi. Kerana para nabi ada tanggungjawab memimpin manusia dan merekalah yang menerima hidayah daripada Allah dan mereka menyampaikan pula kepada manusia. Yang tu naik level jadi Rasul. Al-Quran itu kalamullah, bukannya makhluk yang boleh hilang lenyap sebagaimana lenyapnya makhluk lain. Okey, baik. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ni apa dia? Inilah kata-kata Allah, firman Allah. Jadi bila kata firman Allah, Al-Quran itu bersifat apa? Azali dan abadi. Al-Quran itu sifat dia azali dan abadi. Al-Quran ni tak terkena tepiah masa. Yang disebut Al-Quran yang boleh hancur, boleh rosak, boleh bakar ni kitab ni lah buku ni lah. Ni mushaf tu. Tapi Al-Quran itu sendiri merujuk kepada kalamullah. Bila ulama beri ta'rif apa itu kalam Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia selama 23 tahun. Membacanya adalah
ibadat. Tu ta'rif Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi adalah kalamullah, bukannya mushaf. Maknanya ianya disebut sebagai firman Allah. Maka Al-Quran itu sifat dia qadim. Baik. Dia tidak musnah, dia selama-lamanya. Tidak boleh hilang ataupun mati ataupun lenyap, musnah seperti mana makhluk. Allah itu Tuhan yang esa dan abadi, maka kalamnya juga esa dan abadi. Sehingga tiba saat yang disebut seperti oleh Nabi SAW bahawa Allah akhirnya akan mengangkat semula kalamnya, sehinggalah mashaf yang tinggal hanyalah kertas putih. Itu tanda akhir zaman lah, tanda dah kiamat. Maknanya tidak ada orang lagi atas dunia yang beriman. Tak ada dah yang beriman. Maka tak layaklah Al-Quran ni duduk atas muka bumi. Tak ada orang nak mau pegang dah. Al-Quran ni ada ni sebab ada orang beriman je. Tak ada orang beriman, tak ada dah. Nasihat Nabi sementara Al-Quran itu masih tertulis di atas kertas, maka kita bacalah, kita amalkan hukum hakamnya sesungguh-sungguhnya. Selagi adanya ulama masih mengajar kepada kita Al-Quran, As-Sunnah dalam masyarakat, maka marilah kita datang mengaji. Kerana mereka lah pewaris Nabi, mewarisi ilmu dan hikmah daripada Nabi. Apabila Allah mengangkat ilmu dengan matinya para ulama, maka selepas itu ada besar kemungkinan tidak ada gantinya, ataupun ganti pun tidak sebanding dengan ulama tersebut. Nah, kalau nak dikumpulkan seluruh ulama yang ada di atas muka bumi kita sekarang ni, majma' fatwa, seluruh ulama lah, seluruh ulama yang ada atas muka bumi sekarang, waktu sekarang ni, melawan, ataupun kalau melawan tak kena melawan, nak dibandingkan ilmu-ilmu mereka ini dengan Imam Syafi'i seorang, nescaya kuku pun tak lepas, kuku Imam Syafi'i pun tak lepas. Sebab bila ulama ni meninggal, dia naik sekali dengan ilmu-ilmu. Hak tertulis di kitab tu hanya dengan izin Allah saja, tu hak sesempat saja. Hak dalam dada tu banyak lagi. Sebab tu Al-Quran, kitab-kitab ni sebenarnya hanya alat ilmu, bukan ilmu lagi tu, alat. Ilmu sebenarnya duduk dalam dada. Ilmu sebenarnya dalam dada. Sifat dia dalam dada. Dia maknanya sifat dia hidup. Ni hanya catatan, alat nak peringat saja. Ulama buat kitab sebagai nak peringat ilmu dia ada, tinggal. Tetapi ilmu hak sebenarnya siapa yang ambil daripada dia, maknanya anak murid dia lah. Itu pun belum tentu semua dari dapat. Mungkin kalau ilmu dia 10, daripada murid-murid tadi paling banyak pun mungkin dapat 9. Lepas tu tak kira lagak mari tengah jalan tu, mungkin dapat 4, ni mungkin dapat 5, ni dapat 7, ni dapat 6, ni 4,5 daripada ilmu 10 tadi. Seorang tu 9, maka dalam ramai-ramai tu paling besar 9 dapat. 9 ni pula bila jadi tok guru, dia ajar pula makin kurang. Jadi ilmu tu macam buah kilas silat kan. Kalau dia ada 30 buah buku tak. Tok guru ni dia simpan satu, takut tu anak murid tu dahaka kan. Ada satu buah yang tak ajar lagi. Dia lawan balik tu, satu buah ni tu nak usul benar je. 30 jadi 29. Anak murid tu dia tok guru pula, dia simpan juga satu. Jadi 28 pula bila jadi tok guru pula. Dia main gitu, makin lama makin kurang ilmu ni. Ilmu hidup ni lah. Baik. Jadi tidak ada gantinya. Sementara kita ada tok guru ni, marilah kita mengaji sama-sama, insya-Allah. Kalau ada ganti pun akan berkurangan. Sama ada kurang daripada sudut jumlah ilmunya ataupun kurang daripada sudut akhlak. Ada juga. Tak dapatlah hak tawaduk, hak tak nak pada dunia macam tok guru zaman dulu. Tok guru zaman dulu naik gerek je. Tapi anak murid beribu. Tok guru zaman sekarang naik Mercedes. Tok guru zaman sekarang naik Velfire. Itulah orang hormatnya. Hak nak gerek tu orang tak tengok dah. Orang kata tok guru ngaji je, padahal tu ilmu banyaknya. Tak zaman sekarang dah. Dikira macam tu lah. Lagi teruk dikira daripada followers. Zaman sekarang dikira. Mana ustaz hak paling tersuruh, tengok follower dia. Kira dia macam tu, habislah, hancurlah, masak. Itu yang measure dia tak kena lah, alat ukuran tu. Ustaz ataupun tok guru sebenarnya tak nak ke dunia ni payah nak cari. Tok guru nak ke dunia ni ramai. Itulah zaman kita sekarang. Tapi walaupun apa pun, itu kita sebut kekurangan lah.
Yang penting kita mari ilmu. Dah tu ya tu. Hadaplah juga kita pun. Pergi juga, ambil juga mengaji, belajar juga ilmu. Sebab ada orang sebut, kalau tok guru hak ni naik kereta besar-besar ni tak pergi ngaji, tak kena juga. Dah tu lah kita ada mengadap dulu. Nanti mungkin Allah takdirkan kita jumpa pula tok guru yang betul-betul zuhud, zahid pada dunia ni. Bukan zahid nama orang tu. Zahid ni mana sifat zuhud tu pada orang tu. Orang yang zahid, abdul abid. Orang yang zahid, orang yang zuhud pada dunia, dapat jumpa yang tu, alhamdulillah. Ambillah kan dia pula. Kemahlah ilmu yang kita dapat sebelum ni. Kita dapat peringkat-peringkat guru ni macam-macam. Akhirnya kalau Allah jumpakan kita satu guru tu, mana ilmu-ilmu sebelum ni dikemaskan oleh guru ni. Kemah yang mantap. Jadi ilmu tidak ainul yakin saja, haqqul yakin. Mana yakin tunggu kejap dalam hati kita apa yang kita duk tahu sebelum ni. Macam contoh ilmu sabar saja. Kita belajar sabar ni pada sekolah rendah lagi. Sabar. Tapi bila jumpa dengan tok guru hak zahid tadi, baru jumpa, baru faham betul sabar ni macam mana. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita jumpa tok guru yang macam tu. Mana dia, atas dia, bila dia berbicara, hati dia berbicara, hati kita yang menangkap. Kadang-kadang kita ni cari tok guru hak ni macam mana, hak ni sedap cakap, sedap dia pidato, ceramah dia sedap, tak mengantuk punya. Sikit-sikit adalah dia punya wakilah dia tu sedap kita dengar. Bukan hak tu cari tok gurunya, cari tok guru yang boleh hati kita menangkap ilmu dia tu dan kita rasa dekat dengan Allah. Tu baru betul. Tapi mana yang ada ni kita hadap dulu. Mudah-mudahan satu hari kita jumpa. Sebab masing-masing ni boleh mengemaskan antara satu sama lain, boleh mengukuhkan antara satu sama lain. Sebab hakikatnya Allah lah yang mendidik. Dia sampaikan siapa-siapa yang nak sampai pada kita tu, kita ambil, kita terima. Tiada yang mawujud bersama Allah itu selainnya. Sebanyak mana yang ada selain Allah adalah makhluk. Maknanya selain pada Allah itulah makhluk. La mawjuda illa Allah. Sementara alam ini dicipta adalah hasil daripada limpah keadilan dan ihsannya, tanpa dorongan dan paksaan. Allah menciptakan alam ini, tidak ada siapa-siapa suruh, tidak ada siapa-siapa paksa. Tetapi Allah ciptakan alam ini betul-betul dengan sifat pengasih Allah. Ihsan, belah kasihan Allah, Allah ciptakan alam ini. Dan ulama kaji lagi, sebut lagi sebab apa Allah ciptakan alam. Sebab dalam ilmunya Allah sudah mengetahui di kalangan makhluknya tadi ada yang paling soleh, ada yang paling taat kepadanya. Iaitu siapa? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ilmu pengetahuan Allah, Allah ciptakan alam ini kerana apa dia? Kerana adanya Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan alam ini kerana di kalangan banyak ramai-ramai makhluk ni, Allah tahu bahawa ada yang betul-betul taat kepada Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Maka wajiblah bagi manusia itu beriktikad bahawa segala kerja ciptaan Allah itu penuh dengan hikmah dan bijaksana. Allah Maha Adil dalam segala hukumannya. Kita masuk syurga kerana redha Allah kepada kita, rahmat kasih sayang Allah pada kita. Kita masuk neraka sebab apa? Sebab keadilan Allah kepada kita. Jadi semua tu ada dia punya bidang dia, ataupun ada dia punya sifat Allah yang di situ. Maha bijaksana Allah dalam mengatur kita semua. Dan Allah itu Maha Adil. Oleh itu sebanyak mana sekalipun selain Tuhan, sama ada malaikat, manusia ataupun semesta alam, selain pada Allah itu sendiri, semua itu adalah benda baharu, muhadith, dan tidak ada dia tu semua benda tadi, makhluk tadi ada yang semuanya ada yang menciptakannya. Ciptaan Allah adalah dengan kuasanya sendiri. Sejak azali hanya dia sendiri yang wujud, selain pada dia hakikatnya tiada. Ini suatu perbahasan ilmu kalam yang kalau kita dalami lagi, betul-betul boleh menumbuhkan iman kita kepada Allah. Dan praktik daripada kalam, ilmu kalam ataupun ilmu akidah ini adalah dalam solat.
Praktik ilmu kalam ini dalam solat. Bukan nak mengaji saja ni, ilmu nak tahu-tahu, bukan tahu saja, nak praktik. Bila kita menghadap Allah, kita praktik sungguh-sungguh bahawa ya Allah, betul-betul kami menghadap kepadamu, kami tak ada sebenarnya, yang ada hanya Engkau saja. Kami ni ada sebab Engkau adakan kami. Jadi hakikatnya kami ada ke tak ada? Hakikatnya kami tak ada, yang ada hanya Engkau. Sebab tu ada istilah mati sebelum mati tu. Ni lah. Ya, mati sebelum mati. Kalau mengaji tasawuf, ada istilah mati sebelum mati. Maknanya apa dia? Meninggalkan diri sebelum meninggal sungguh. Mati sungguhlah kita ni, mana kita tidak ada rasa diri kita ada. Yang ada hanya Allah. Nah, kita duk rasa diri kita ada selama ni. Kita duk rasa kita hebat. Ada lah tu lagi. Kita duk rasa kita ni kuat, kita duk rasa kita ni gagah, kita duk rasa kita ni cerdik. Maksudnya ada lagi aku tu, keadaan ni. Bila kita solat, kita dilatih supaya menghilangkan keakuan diri tadi ataupun keberadaan diri kita. Kita mengaku bahawa Allah itu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Sebab tu disebut takbiratul ihram. Kita menghadap kepada Allah, hak lain tak ada dah. Kosong. Hanya kita dengan Allah saja. Orang lain, benda lain jangan masuk. Jangan masuk campur sekali. Tapi masalah kita tak dapat benda tu, payah nak khusyuk betul-betul. Nanti kita ngaji bab khusyuk pula. Dalam kitab Ihya ni dalam kitab ni ada subuh, tapi ke depan sikit lagi. Macam mana kita cuba melatih diri supaya meniadakan rasa keakuan diri tadi dan hanya ada kita dengan Allah, ataupun dengan bahasa lain khusyuk dalam solat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk lebih terus. Dan latihan ini, latihan untuk khusyuk dalam solat, bukan dilakukan waktu solat berjemaah ataupun solat fardu. Tetapi latihan untuk khusyuk ni dibuat waktu solat sunat. Solat sunat ni, sebab tu orang yang banyak sembahyang sunat, insya-Allah dia dapat khusyuk dalam solat fardu. Solat fardu ni dia macam bertanding dah lah. Orang tak berlatih waktu bertanding. Betul tak? Waktu bertanding, dah hari pertandingan, ria hak betul dah. Yang sunat ni lah, waktu sunat-sunat lah kita nak belajar betul-betul, nak fokus, nak jaga, nak apa semua. Jadi banyak-banyak kita latih tu, insya-Allah latihan itu bawa kepada solat yang fardu. Baik, begitulah, mudah-mudahan nanti Allah bagi kita dapat rezeki, dapat khusyuk dalam solat kita sebagai gambaran bagaimana pengenalan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Sebab tadi apa dia? Tauhid ataupun akidah kita tu dipraktikkan melalui solat kita, pelaksanaan solat. Macam mana kita merasa Allah tu Tuhan kita, macam itulah kita menghadap kepadanya. Kalau banyak ralik ke lain, maknanya kita tak merasa betul lagi Allah tu tempat bergantung, tidak betul lagi, tidak sepenuhnya lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kebaikan daripada perkongsian kita pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letuk-letuk kenali Kelantan kata ya, untuk kenali Kelantan jangan sampai terlihat adanya diri. Itu dah tertarik. Betul lah. Betul. Ada syirik. Betul. Tamat dah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.